بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita dapat sama-sama dalam sedikit kuliah tambahan seperti mana yang telah kita jelaskan dalam kuliah kita di dalam bilik kuliah di Uniza. Tapi pada pagi ini saya nak tambah sikitlah. Bagaimana telah saya sebutkan sebelum ini dalam soal membicarakan tentang persoalan bid'ah ini, ada dua golongan. Satu golongan yang menyempitkan makna bid'ah kepada bid'ah di dalam persoalan ibadah semata-mata, dan ada satu golongan lagi dia meluaskan skop bid'ah, bukan sahaja bid'ah itu membabitkan soal ibadah, bahkan membabitkan soal perkara-perkara lain. Jadi saya baca semula apa yang telah kita baca ini untuk meningkatkan kepahaman kita, dan insya-Allah lepas ni kita akan tengok pandangan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Wahbah Suhaili berkaitan bid'ah, kerana beliau merupakan seorang yang menolak adanya bid'ah hasanah. Jadi kita tengok dulu di sini perbahasan bagi ulama yang meletakkan skop yang agak luas. Sebagaimana kita belajar dah sebelum ini, yang dikatakan sebagai bid'ah itu ialah ma'uhditha ala ghairi misal sabiqin, sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Contoh kita kata jitu bi amrin badi', saya bawa satu perkara baru, atau disebut muhdath ajib, atau benda yang baru yang sangat menarik, lam yu'raf qabla dhalik, sebelum itu tidak pernah dikenali. Manakala dari segi syarak, yang dikatakan sebagai bid'ah itu ialah al-muhdath allazi lam yanuss alaihi al-Quran wala jaa fi sunnah, benda baru yang tidak dinaskan oleh Al-Quran dan juga tidak dinaskan di dalam sunnah Nabi. Kama dzakara dzalika al-lughawi al-mashhur al-Fayyumi fi kitabih, di mana disebut oleh pakar bahasa Arab yang terkenal, iaitu Al-Fayyumi dalam karyanya Al-Misbah Al-Munir, iaitu di bawah perkara ataupun di bawah tajuk Ba'da'a, perkataan Ba'da'a. Ini adalah pakar di dalam bahasa Arab. Begitu juga disebut oleh Al-Hafiz Al-Lughawi, iaitu pakar bahasa Arab yang bernama Muhammad Murtada Az-Zabidi, dalam kitab dia Tajul Al-Arus, dalam perkara Ba'da'a, Ba'da'a. Manakala dalam kitab Al-Misbah Al-Munir disebut perkataan Abda Allah Ta'ala al-khalqa ibda'an khalaqahum la ala mithalin. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan satu bentuk ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Mana sebelumnya tak ada contoh seperti ini. Inilah kali pertama Allah Ta'ala menciptakan alam dalam bentuk yang dapat kita saksikan sekarang. Itu dikatakan sebagai kesimpulan saya sebutkan bid'ah dalam bentuk bahasa. Bid'ah dari segi bahasa Arab, iaitu merujuk pada benda yang dibuat yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu dari segi bahasa Arab. Jadi makna kalau kita tengok dalam dunia kehidupan kita hari ini, macam kereta, zaman-zaman dulu tidak ada kereta, bila dibuat maka itu disebut bid'ah dari segi bahasa. Atau apa sahaja perbuatan yang kita buat, tak kira agama ke bukan agama, kalau benda itu tak ada contoh sebelumnya, maka dari segi bahasa Arab kita namakan dia sebagai bid'ah. Namakan dia sebagai bid'ah. Itu dari segi bahasa. Kita kena faham betul-betul dari segi bahasa ini. Kemudian baru kita pergi kepada yang juga telah kita bincang dalam pembentangan yang telah lalu, iaitu bahagian-bahagian bid'ah. Jadi bahagian bid'ah ini, sebahagian ulama dia tidak menerima konsep pembahagian bid'ah itu kepada 5 perkara. Manakala sebahagian lagi dia bagi pula bid'ah baik, bid'ah yang buruk. Kita tengok dulu golongan yang pertama ni. Kata Ibn Al-Arabi. Qala Ibn Al-Arabi. Ibn Al-Arabi mengatakan semata-mata bid'ah atau benda baru itu mazmumain, dia bukan satu benda yang keji. Kerana lilafzi bid'ah, kena terdafaknya lafaz bid'ah wa muhdath dan lafaz baru. Dengan sebab dengan semata-mata adanya perkataan bid'ah itu, dia bukan satu benda yang keji, kata dia. Wa innama yuzammu minal bid'ah ma yukhalifu sunnah. Tapi bid'ah yang dikeji adalah bid'ah yang apabila dia bercanggah dengan sunnah, wa yuzammu minal muhdatsat ma da'a ila dhalalah. Yang kedua, benda-benda baru yang diadakan yang dikeji apabila dia menyumban kepada kesesatan. Dia menyumban kepada kesesatan. Mana kalau tak menyumbang kepada kesesatan, maka dia tidak ada masalah lah. Ini menurut definisi Ibn Al-Arabi Al-Maliki, seorang tokoh mazhab Maliki. Kemudian kata Imam Nawawi dalam kitab Tahzib Asma' wal Lughat, dalam Maddah Ba'da'a, jilid yang ketiga pada halaman 22,
Ibn Nawawi mengatakan al-bid'atu bi kasril ba' fi syar'i. Bid'ah dibaca baris bawah. Ya. Dari segi syaraknya, ihdath ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, iaitu kita mencipta satu benda baru yang tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah SAW. Ini kita dah pergi pada tahap yang kedua. Tahap apa? Tahap kita nak memahami bid'ah dari segi istilah. Bid'ah dari segi istilah syarak. Iaitu ihdath ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, mencipta sesuatu yang tidak pernah terdapat di zaman Rasulullah SAW. Wa hiya munqasimatun ila hasanah wa qabihah, dan dia terbagi pada bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang keji. Bid'ah yang baik dan juga bid'ah yang keji dari segi istilah menurut Imam Nawawi. Kemudian beliau mengatakan qala al-iman asy-syai' al-mujma' ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'il 'ulum wa bara'atihi. Beliau kata al-iman asy-syai' Izzuddin Ibn Abdul Salam yang telah diijma'kan ulama dari segi keimaman beliau, keagungan beliau dan kekukuhan beliau dalam pelbagai ilmu serta kepintaran beliau dalam ilmu-ilmu yang disebutkan tadi. Beliau telah menyebut di akhir kitab Al-Qawaid, iaitu maksud beliau disebut dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dia kata al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandumatin wa makruhatin wa mubahatin. Bid'ah itu terbagi kepada bid'ah yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh dan yang harus. Ini kita belum tengok apa intipati 5 perkara ni. Cuma ini disebut oleh Imam An-Nawawi. Qala wa tariq fi zalika an tu'rad al-bid'ah ala qawaid asy-syariah. Jadi jalan untuk mengenali bid'ah itu adalah dengan cara membentangkan bid'ah itu kepada kaedah-kaedah syarak. Bentangkan bid'ah itu kepada kaedah-kaedah syarak. Fa in dakhalat fi qawaid al-ijab fa hiya wajibatun. Kalau dia termasuk dalam kaedah-kaedah wajib, maka bid'ah itu dikewajib. Atau fi qawaid at-tahrim fa muharramatun. Tapi kalau termasuk dalam kaedah-kaedah haram, maka hukumnya adalah haram. Awil nadb fa mandumatun. Tapi kalau masuk kaedah-kaedah sunat, hukumnya jadi sunat. Awil makruh fa makruhatun. Atau termasuk dalam kaedah-kaedah yang makruh, maka hukumnya menjadi makruh. Atau mubah ataupun termasuk dalam kaedah-kaedah yang diharuskan, maka hukumnya adalah harus. Ini adalah ucapan Imam Nawawi dia, dan beliau telah menukilkan ucapan beliau ini. Daripada Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam, salah seorang di antara tokoh ulama mazhab Syafi'i. Jadi ini yang kita faham yang disebut oleh Imam Nawawi, dan Imam Nawawi telah memetik dalam kitab Tahzib Asma' wa Sifat. Tahzib Asma' ni beliau telah memetik kata-kata yang kemukakan oleh Syekh Izzuddin Ibn Salam, dan Syekh Izzuddin telah membahagikan bid'ah itu kepada 5 perkara. 5 perkara kita dah sebut tadilah. Dia ikut kaedah, dia kata. Ikut kaedah syarak. Kalau dia berkaitan kaedah wajib, dia jadi wajib. Kalau berkaitan kaedah sunat, dia jadi sunat. Dan seterusnya, bid'ah itu terbahagi kepada 2 bahagian. Al-bid'atu tanqasimu ila qismain. Bid'atu dalalatin wa ya muhdatsatul mukhalifatul Qur'an was sunnah. Dia kata pertama bid'ah yang sesat, iaitu bid'ah yang bercanggah dengan Quran dan sunnah. Wa bid'atu huda, iaitu bid'ah petunjuk. Al-muhdatsah al-muwafiqah lil kitab wa as-sunnah, iaitu benda baru yang dicipta yang menepati al-kitab dan juga sunnah. Jadi kita tengok balik bid'ah sesat itu ialah yang bercanggah dengan Quran dan sunnah. Ingat boleh yang bercanggah Quran dan sunnah. Adapun yang mendapat petunjuk itu ialah yang benda yang baru diciptakan yang menepati Quran dan sunnah. Pembahagian ini dapat dipaham kata wa hadha taqsim mafhum min hadis Bukhari wa Muslim. Hadis ini dapat dipaham daripada hadis Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Fahuwa rad. Siapa yang mencipta dalam urusan kita ini, iaitu dalam urusan agama kita ni sesuatu yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Dan dalam rapat Muslim menyebut man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contoh daripada kami tentangnya, maka adalah tertolak. Jadi fa'afhama Rasulullah biqaulihi, jadi Rasulullah memahamkan masyarakat Islam menerusi sabda baginda ma laisa minhu, yang bukan daripadanya. Ma laisa minhu maknanya benda yang bukan daripadanya. Annal muhdath innama yakunu raddan ay mardu, maknanya benda baru ni dia akan tertolak apabila idza kana ala khilaf syariah. Dia tertolak apabila dia bercanggah dengan syariat. Wa anal muhdath muwafiq li syariah laisa mardu, tapi kalau benda baru dibuat yang tidak bercanggah dengan syariat itu tidak tertolak. Kalau tak bercanggah syariat tak tolak. Dan dia juga satu mafhum
yang dapat dikutip daripada hadis riwayat Muslim dan sahih daripada hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Sesiapa yang mensunnahkan satu sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang beramal dengannya tanpa berkurang sedikit pun pahala mereka. Dan sesiapa yang mensunnahkan dengan satu sunnah yang buruk di dalam Islam, maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang beramal dengannya selepas daripadanya tanpa berkurang sedikit pun dosa mereka. Ini hujah yang digunakan golongan yang pertamanya. Sila mengerti baik-baik. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab salat tarawih, Ibnu Syihab mengatakan fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas ala dzalik. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan manusia dalam keadaan begitu, iaitu dalam keadaan tidak menunaikan solat tarawih dengan keadaan diimamkan oleh seorang imam. Qal Hafiz Ibn Hajar. Hafiz Ibn Hajar kata, ay ala tarkil jama'ah fi tarawih, iaitu meninggalkan jamaah dalam solat tarawih. Artinya kena faham solat tarawih itu sudah pun ada ataupun tidak ada. Solat tarawih sudah pun ada di zaman Rasulullah SAW. Tetapi perbuatan mengumpulkan solat tarawih itu dengan diimamkan oleh seorang imam ada ataupun tidak, maka itu tidak ada. Jadi dilakukan semula oleh nanti kita sebutkan dilakukan semula oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dilakukan oleh Sayyidina Umar. Thumma qala Ibnu Syihab, kemudian kata Ibnu Syihab fi tatimmati kalam, dia menyempurnakan kata-kata ini. Thumma kana al-amru ala dhalik fi khilafati Abu Bakar wa sadara min khilafati Umar. Maka berteruskanlah perkara tersebut di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Artinya orang Islam pada masa itu mereka tidak menunaikan salat tarawih dengan diimamkan dengan seorang imam, dengan diimamkan seorang imam. Dengan diimamkan seorang imam seperti mana yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil Bukhari aidan tatmin li hadhihi al-haditha an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala. Dalam Bukhari juga sebagai lengkapkan peristiwa yang kita bincangkan di atas, dengan menukilkan daripada Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau mengatakan kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Dia mengatakan satu malam aku keluar dengan Umar bin Al-Khattab ke masjid. Faizan nas auza. Aku melihat maknanya tiba-tiba didapati orang ramai berpuak-puak, satu kelompok di sini, satu kelompok di sana. Mutafarriqun, berpecah-pecah. Yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-raht. Ada seorang sembahyang seorang diri, ada orang yang sembahyang di belakangnya beberapa orang. Faqala Umar inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Maka beliau Umar kata, saya berpendapat kalau saya kumpulkan semua orang ini dengan berimankan seorang qari, maka itu lebih cantik, lebih ideal. Summa azama, beliau berazam untuk berbuat begitu. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Lalu beliau mengumpulkan orang ramai untuk menunaikan solat di belakang Ubay bin Ka'ab. Di belakang Ubay bin Ka'ab. Thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku keluar dengannya pada satu malam yang lain. Wan nasu salluna bi salati qarihim. Dan pada masa itu orang ramai menunaikan salat dengan berimankan iman mereka yang dilantik oleh Umar tadi. Qala Umar ni'matul bid'ah bid'atu hazihi. Sebab bid'ah yang ini. Jadi Umar kata perbuatan dia mengumpulkan semula orang tunaikan tarawih. Itu adalah satu bentuk bid'ah. Jadi menunjukkan bagi golongan ini boleh buat bid'ah lah, kata dia. Adanya satu konsep dinamakan sebagai bid'ah hasanah. Sebab telah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ni'mah bid'ah hazihi. Ini yang telah disebut ya. Kalau kemudian golongan ini mengatakan fa in qila alaysa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawah Abu Daud an Al-Bad bin Sariyah. Kalau sekiranya ada orang mengatakan bukankah Rasulullah telah menyebut dalam hadis riwayat Abu Daud yang diriwayatkan oleh Al-Bad bin Sariyah, wa iyyakum muhdatsatul umur fa innakum kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kamu menjauhi daripada terlibat mengadakan sesuatu yang baru. Dan setiap sesuatu yang baru dalam agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Fal jawab, jadi kumpulan ini dia jawab, dia kata inna hadzal hadis lafzuhu am wa ma'nahu maqsud. Hadis ini adalah lafaznya berbentuk umum. Kullu itu memang umum. Tetapi lafaz dia umum tapi maknanya telah dikhususkan. Lafaz dia umum tapi dikhususkan bidalil ahadits sabit zikruha. Hadis telah disebutkan sebelum ini. Wa yuqal lalu dipahami anna muradan Nabi SAW ma uhdisa ala khilafil kitab wa sunnah atau ijma' atau athar. Iaitu sesuatu yang
benda baru yang diadakan tetapi bercanggah dengan kitab atau sunnah atau ijma' atau asar. Jadi benda inilah sebenarnya yang maknanya nak kata bid'ah ni kalau benda artinya dia umumkan, maknanya kalau sekiranya dia dilakukan bercanggah dengan kitab sunnah dan ijma' ulama dan juga asar, maka ini yang dimaksudkan sebagai bid'ah yang tertolak. Hadza ma wa amma min haitsu tafsir fa bid'atu muqassamatu. Tetapi dari segi perinciannya bid'ah itu terbagi pada 5 bahagian, iaitu wajib, sunat, makruh, harus, makruh dan juga haram, seperti disebut oleh ulama-ulama mazhab 4. Memang ulama-ulama mazhab 4 kalau kita baca dia, ulama mazhab Hanafi dan sebagainya, mereka ini memang mengaitkannya dengan apa benda ni dengan 5 jenis ni. Kebanyakan ulama-ulama